Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nursihan. Pada hari ini, kami akan membincangkan berkenaan dengan sebuah gangguan yang melibatkan mental, yaitu skizofrenia, yang kami ambil daripada film pendek yang bertajuk Skizofrenia. Pertama sekali adalah, apakah itu skizofrenia? Skizofrenia berasal daripada bahasa Yunani, dengan skizo bermaksud perpecahan, manakala frenia bermaksud pemikiran. Skizofrenia ini merupakan gangguan mental kronik dan teruk mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Selain itu, ia juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realiti, interaksi sosial, dan proses pemikiran. Seterusnya adalah bagian pengenalan terhadap film dan karakter. Film pendek ini merupakan sebuah representasi psikologi dramatik yang meneroka pelbagai emosi dan cabaran harian seorang gadis remaja hidup dengan penyakit mental. Selain itu, film pendek ini juga adalah untuk membuka mata penonton tentang penderitaan yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang terjejas. Karakter dalam film ini adalah seorang remaja wanita dengan gangguan mental skizofrenia yang teruk. Karakter tersebut mengalami halusinasi makhluk syaitan. Skizofrenia juga merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pemikiran, persepsi, emosi, tindakan, dan perilaku yang terganggu. Terima kasih kepada rakan pembentang. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya bahawa nama saya adalah Robelson Yaakob, bernombor matriks BP19110401, di mana saya akan membentang mengenai simptom yang ditunjukkan di dalam movie ini. Simptom yang pertama yang terlihat di dalam movie ini adalah watak utama mengalami rasa sakit yang teramat sangat. Ini dibuktikan bahawa watak utama mengalami pening kepala. Dan kelihatan watak utama tidak bermaya. Selepas itu, apabila watak utama ini mengalami rasa sakit, tidak bermaya, dia seterusnya mengalami halusinasi, di mana watak utama ini melihat seseorang yang tidak kelihatan oleh orang lain. Sebagai contoh, apabila beliau pergi bercuci muka ataupun membersih gigi, beliau melihat seseorang di dalam cermin. Dan apabila watak utama ini melihat ke belakang, seseorang individu itu telah hilang. Dan seterusnya, beliau mengalami halusinasi apabila beliau bersama-sama dengan bapa beliau, di mana seseorang telah menghalangi jalan mereka, yang hanya ketika itu watak utama saja yang melihat dan meminta bapanya untuk berhenti. Setelah watak utama ini keluar dari kereta, dia tidak melihat seseorang itu. Dan seterusnya adalah simptom yang seterusnya, watak utama ini mengalami delusion, di mana pada ketika itu watak utama ini berada di dalam klinik menunggu dokter, dan watak utama ini mendengar pelbagai suara dan mengakibatkan watak utama ini berlari tanpa tujuan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Nordin. Saya akan menjelaskan tentang kriteria untuk skizofrenia dalam DSM-5. Kriteria pertama ataupun kriteria A ialah ciri gejala, iaitu characteristic symptom. Dua atau lebih daripada simptom seperti delusion, hallucination, disorganized speech, grossly disorganized atau catatonic behavior dan negative symptom yang mana setiap satu hadir untuk sebahagian besar masa dalam tempoh 1 bulan atau kurang jika berjaya dirawat. Sekurang-kurangnya, satu daripada ini hendaklah terdiri daripada delusion, hallucination ataupun disorganized speech. Kriteria kedua ataupun kriteria B ialah disfungsi sosial atau pekerjaan, iaitu social or occupational dysfunction. Untuk sebahagian besar masa sejak permulaan gangguan, satu atau lebih bidang fungsi utama seperti kerja, perhubungan interpersonal atau penjagaan diri berada di bawah tahap yang dicapai sebelum permulaan atau apabila permulaan berada dalam zaman kanak-kanak atau remaja, kegagalan untuk mencapai tahap interpersonal, akademik atau pencapaian pekerjaan yang diharapkan. Kriteria ketiga atau kriteria C, tempo, iaitu duration. Tanda-tanda gangguan yang berterusan dan berterusan selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Tempoh 6 bulan ini mesti termasuk sekurang-kurangnya 1 bulan simptom atau kurang jika berjaya dirawat yang memenuhi kriteria A dan mungkin termasuk tempoh simptom prodromal atau residual. Semasa tempoh prodromal atau residual ini, tanda-tanda gangguan mungkin dimanifestasikan oleh hanya gejala negatif atau oleh 2 atau lebih gejala yang disenaraikan dalam kriteria A. Kriteria keempat ataupun kriteria D, pengecualian skizoafektif dan gangguan mood, iaitu schizoaffective and mood disorder exclusion. Gangguan skizoafektif dan kemurungan atau gangguan bipolar dengan ciri psikotik telah diketepikan sama ada pertama, tiada kemurungan utama atau manic episode telah berlaku serentak dengan gejala fasa aktif atau kedua, jika episod mood telah berlaku semasa simptom fasa aktif. Jumlah temponya adalah singkat berbanding tempoh aktif dan residual. Kriteria kelima atau kriteria E, pengecualian keadaan bahan atau mood iaitu substance or general mood condition exclusion, merujuk kepada pengecualian bahan atau keadaan perubatan di mana gangguan itu tidak dikaitkan dengan kesan fisiologi langsung bahan seperti penyalahgunaan ubat atau keadaan perubatan lain. Kriteria terakhir atau kriteria F, hubungan dengan kelewatan perkembangan global atau spektrum autism gangguan, yaitu relationship to global developmental delay or autism spectrum. Jika terdapat sejarah gangguan spektrum autism atau komunikasi lain gangguan permulaan kanak-kanak, diagnosis tambahan skizofrenia dibuat hanya jika delusion atau hallucination yang ketara turut hadir sekurang-kurangnya 1 bulan atau kurang jika berjaya dirawat. Oke, seterusnya faktor skizofrenia. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Menurut Vidal 2015 dalam kajian beliau dapat dibuktikan bahwa penyakit skizofrenia ini berpunca dari faktor genetik, biologi, dan psikologi. Faktor ini disokong oleh kajian Fatmawati 2016 membuktikan bahwa penyakit skizofrenia ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor genetik,
faktor psikologi, dan faktor gaib. Disebabkan faktor genetik ini akan mempengaruhi individu yang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami halusinasi dan delusi. Faktor yang kedua adalah penyalahgunaan dada. Menurut Dean, faktor penyalahgunaan dada dan alkohol menyebabkan individu dengan berkelakuan ganas serta mengalami delusi dan halusinasi. Dapatan kajian ini turut disokong oleh Wati 2018. Gejala penyalahgunaan dada. Faktor penyalahgunaan dada mengakibatkan individu tidak dapat berpikir secara normal dan waras. Faktor yang ketiga adalah tekanan kerja. Menurut Barr dan Smith, 1994 telah membuktikan bahwa tekanan merupakan satu situasi yang boleh menimbulkan perasaan negatif dalam diri individu. Sebagai contoh, ia akan memudaratkan kesehatan sehingga individu tersebut cenderung mengidap penyakit mental. Setiap manusia tidak dapat lari daripada tekanan dalam kehidupan. Faktor yang keempat adalah kemiskinan hidup. Menurut Kaplan 2010 menjelaskan bahwa penyakit skizofrenia mempunyai hubungan dengan persekitaran tempat tinggal yang berpunca dari kemiskinan. Kehidupan di bandar yang ramai penduduk mempunyai banyak persaingan, kerisauan, dan perasaan terancam yang lebih tinggi daripada kehidupan di kampung yang lebih tenang. Oke, seterusnya kesan skizofrenia. Di sini ada 10 kesan. Oke, yang pertama menghadapi kebimbangan dan ketakutan yang melampau. Yang kedua, penggunaan dan ketagihan dada. Yang ketiga, mengasingkan diri daripada orang lain. Yang keempat, mengabaikan keluarga dan hewan peliharaan. Kelima, ketidakupayaan mengakalkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan. Keenam, mengalami konflik dan kesukaran dalam melakukan hubungan sehat. 7, mempunyai sifat paranoid yang mengganggu kehidupan seharian. 8, membunuh diri. Yang ke-9, ketidakupayaan untuk menguruskan keuangan. Dan yang terakhir, mengabaikan penjagaan perubatan dan pergigian. Oke. Antara contoh skizofrenia dalam film tersebut, di mana ia menunjukkan bahwa watak utama dalam mengalami halusinasi dan delusi, di mana beliau dapat melihat lembaga hitam semasa beliau ditandas. Semasa di dalam kereta beliau juga terlihat lembaga hitam tersebut berdiri di tengah jalan raya. Dan semasa beliau di klinik, beliau dikejar oleh lembaga tersebut dan terdengar bunyi ketawa. Seterusnya, watak utama ini juga menunjukkan simptom negatif di mana beliau berada di dalam klinik. Beliau terdengar dengan bunyi. Beliau terganggu dengan bunyi detikan jam, dinding, dan hentakan kaki seorang pesakit lain yang sedang menunggu giliran. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah prevalent atau kelaziman skizofrenia. Skizofrenia mempunyai statistik tersendiri dengan melibatkan beberapa buah negara, khususnya di Malaysia.
Amerika Syarikat, dan banyak negara lagi. Namun di Malaysia sendiri, belum terdapat data yang khusus terhadap kelaziman skizofrenia, karena gangguan mental yang tertinggi berlaku di Malaysia adalah seperti kemurungan, kebimbangan, dan sebagainya. Menurut WHO 2019, lebih 20 juta orang menghidap skizofrenia di seluruh dunia, tetapi tidak seburuk gangguan mental yang lain. Skizofrenia biasanya bermula lebih awal di kalangan lelaki. Selain itu, skizofrenia juga dikaitkan dengan ketidakupayaan yang ketara dan boleh menjejaskan pelbagai bentuk prestasi, contohnya pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, dianggarkan juga 1% populasi global menghidap skizofrenia, yang mana lelaki menunjukkan tanda-tanda skizofrenia pada usia 18 hingga 25 tahun, manakala perempuan menunjukkan tanda-tanda dari usia 25 hingga 30 tahun. Individu dengan skizofrenia ini mempunyai peluang kematian awal yang lebih tinggi, dengan jangka hayat purata bagi lelaki 60 tahun dan hampir 68 tahun bagi wanita. Hampir 5% orang dengan skizofrenia mati akibat bunuh diri, dan hampir 50% mereka yang menghidap skizofrenia mempunyai masalah kesehatan perubatan atau mental. Juga dianggarkan 70% orang dengan skizofrenia mengalami halusinasi. Seterusnya adalah prevalent atau kelaziman skizofrenia di Amerika Syarikat. Menurut National Alliance on Mental Illness, penyebaran skizofrenia dalam kalangan orang dewasa (AS) dianggarkan 1,5 juta orang setiap tahun, yang mana sering didiagnosis pada orang muda pada usia remaja hingga awal 30-an, dengan menunjukkan gejala yang biasanya muncul lebih awal pada lelaki daripada wanita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elizan Hafizi bin Delan, BP 18110311, akan menyambung pembentangan mengenai rawatan terhadap skizofrenia. Rawatan bagi skizofrenia terbagi kepada dua, yaitu terapi non-pharmacological dan pharmacological. Non-pharmacological ini merupakan rawatan tanpa menggunakan ubat-ubatan antipsikotik. Ia lebih menumpukan terhadap intervensi psikososial. Rawatan terapi non-pharmacological yang pertama ialah terapi individu. Ia boleh membantu menormalisasi semula cara pemikiran. Selain itu, pesakit skizofrenia dapat belajar untuk mengatasi tekanan dan mengenal pasti tanda amaran awal yang boleh membantu penghidap skizofrenia mengurus penyakit mereka. Kedua pula ialah latihan kemahiran sosial. Ini memberi tumpuan kepada meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial dan meningkatkan keupayaan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti harian. Yang ketiga pula ialah terapi keluarga. Ini memberi sokongan dan pendidikan terhadap keluarga yang berhadapan dengan ahli keluarga mereka yang menghidapi skizofrenia. Terakhir pula ialah pemulihan vokasional. Ini memberi tumpuan kepada membantu penghidap-penghidap skizofrenia membuat persediaan, mencari dan mengekalkan pekerjaan. Seterusnya pula bagi rawatan terapi pharmacological pula, pengambilan ubatan antipsikotik dapat membantu penghidap skizofrenia untuk menstabilkan mood mereka. Kedua pula ialah terapi elektrokonvulsif, yang merupakan terapi yang digunakan terhadap pesakit dewasa yang tidak menunjukkan tindak balas terhadap ubat-ubatan antipsikotik yang biasa. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, skizofrenia ialah gangguan psikiatri biasa yang boleh menjejaskan pemikiran, emosi dan tingkah laku seseorang. Individu yang mengidap penyakit ini akan mengalami tempo sukar untuk memahami realiti di sekeliling mereka. Terdapat rawatan untuk membantu meningkatkan fungsi dan melegakan banyak gejala skizofrenia. Setengah individu bertindak balas dengan baik terhadap rawatan ini dan boleh menjalani kehidupan yang bermanfaat dan bermakna.
Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.